Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat guru semua. Saya Cikgu Nur Haslindawati binti Nordin daripada SMK Balai Besar Dungu. Ingin berkongsi dengan cikgu satu kaedah yang saya namakan sebagai kaedah fikir yang sesuai diaplikasikan dalam pembelajaran berasaskan projek bagi mata pelajaran fizik KSSM tingkatan 4. Sebelum saya terangkan apa itu kaedah FIKIR ni cikgu, saya ingin maklumkanlah cerita sikit masalah yang saya hadapi. Saya rasa cikgu pun menghadapi masalah yang sama sebab pembelajaran berasaskan projek ni merupakan aktiviti baru dalam DSKP tingkatan 4 Fizik SSM, di mana apabila murid buat je projek ni mereka percaya untuk mendapat TP6. Okey. Jadi masalah saya macam mana saya nak terang kepada pelajar apabila mereka buat projek tu mereka faham konsep fizik yang sedang mereka buat tu. Okey. Pembelajaran berasaskan projek ni lah. Okey, jadi saya ada idea lah untuk membuat satu kaedah yang diberi nama fikir FIKIR. Okey, jadi untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek itu pelajar perlu buat step-step menggunakan FIKIR. Okey, jadi saya terangkan dalam kelab apa itu FKIR dan mereka berbincang dalam kumpulan. Okey, bagaimana mereka nak melaksanakan FIKIR ini. Jadi hasil akhirnya, saya lah dapat menerangkan dengan jelas kepada murid, langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek ini dan murid memahami langkah-langkah tersebut dan mereka berjaya melaksanakan projek serta memahami prinsip fizik yang mereka sedang belajar. Cikgu, apakah FIKIR? Fikir ni dari akronim F itu fizik, I informasi, K kaedah, I implikasi dan yang kelima R tu refleksi. Apakah F? F ni fizik di mana murid perlu memahamilah prinsip apa yang mereka sedang belajar sekarang ni. I informasi, murid mencari informasi berkenaan prinsip fizik yang mereka kaji dan dapat menerangkannya sama ada dalam bentuk laporan ke folio ataupun pembentangan PowerPoint lah supaya mereka ada evidence untuk mendapat TP6. Kaedah, murid menjana idea, dia berbincang untuk mencari kaedah yang sesuai dalam melaksanakan projek mereka. Yang keempat, implikasi. Murid mengimplikasikan produk sebagai pembelajaran berasaskan projek dan mengaitkan apa dapatan mereka tu dengan teori jika ada. Dan R refleksi, murid membuat refleksi. Apakah pelaksanaan ni berjaya atau tidak? Adakah mereka dapat menerangkan, memahami prinsip fizik yang mereka belajar? Itu kaedah fikir. Jadi saya mengaplikasikan kaedah fikir ni dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek bagi SK Momentum. SP 2.52 mengaplikasikan prinsip keabadian momentum dalam pelanggaran dan letupan. Kalau cikgu perhatikan di bahagian catatan, pelajar atau murid perlu melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Yang pertama, mencari maklumat tentang teknologi pelancaran roket berdasarkan prinsip keabadian momentum. Mereka bentuk membina dan melancarkan roket air. Dan yang akhir sekali, melaporkan aplikasi prinsip keabadian momentum dalam teknologi pelancaran roket air. Di mana SP akhir sekali mereka apabila dapat produk, dapat melancarkan produk, mereka akan berjaya mendapat TP6. Baiklah cikgu-cikgu, ini adalah step menggunakan kaedah fikir.
dalam pembelajaran berasaskan projek. Okay, di mana F, fizik, pelajar perlu memahamilah prinsip apa yang terdapat dalam mereka bentuk sebuah roket air. Okay, yang pertama, prinsip keabadian momentum, prinsip Bernoulli, teknologi pelancaran roket dan teknologi pelancaran roket air. Okay, bila mereka dah dapat keluarkan apakah prinsip fizik airnya, mereka perlu mencari informasi, maklumat, dan dapat membentangkan kepada rakan-rakan sama ada dalam bentuk laporan ke folio, pembentangan PowerPoint, sebagai evidence mereka untuk mendapat IP6. Kaedah. Kaedah membina roket air sasaran dan yang kedua kaedah membina roket air kategori payung terjun. Mereka perlu berbincang dalam kumpulan apakah langkah-langkah step-step nak buat produk. Dan produk ni atas kreativiti masing-masing. Nak buat sayap macam mana, nak buat muncul macam mana, nak bina payung terjun macam mana, nak guna botol apa, itu atas kreativiti murid-murid. Dan air implikasi. Dah siap produk, mereka menguji roket air itu boleh berfungsi atau tidak menggunakan pelancar atau launcher lah. Mereka membandingkan dapatan projek dengan teknologi pelancaran roket sebenar. Apakah persamaan dan perbezaannya? Dan akhir sekali, refleksi. Mereka boleh memberi refleksi tentang pelaksanaan projek. Seronok tak buat projek ni? Faham tak prinsip fizik? So, kalau mereka dapat saja menggunakan FIKIR ni, mereka telah berjaya melaksanakan satu pembelajaran berasaskan projek dan mendapat IP6. Sekian saja perkongsian saya tentang kaedah fikir yang ringkas ni cikgu, FIKIR, dan saya berharap cikgu-cikgu pun dapat melaksanakanlah kaedah fikir ni bersama pelajar cikgu semasa melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Dan kaedah ni tidak semestinya boleh digunakan dalam fizik saja. Kalau cikgu nak gunakan bagi subjek lain, kalau biologi kita tukar je lah jadi BK, kalau kimia jadi KK, kalau sains jadi CK. Boleh diaplikasikan untuk membuat pembelajaran berasaskan projek. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak mendapat manfaatlah kepada cikgu-cikgu dan pelajar. Sekian saja, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.